Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Ju, Guru Pendidikan Seni anda. Okey, apa khabar anak murid cikgu pada hari ini? Sihat tak? Cikgu harapnya semua sihat sengaja. Sihat sengaja? Sihat sentiasa. Okey, cakap pun dah tak betul cikgu ni. Lama sangat dia duduk kat rumah kan? Okey. Hari ini kita akan masuk bidang yang baru, iaitu bidang pemikiran seni visual, dan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah tajuk yang ke-15, iaitu tajuk dan juga mesej. Okey, jadi kita nak tahulah apa yang terkandung dengan tajuk dan mesej yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum kita nak tahu lebih lanjut, elok sekiranya kalau cikgu bagi tahu apakah standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang yang pertama, definisi tajuk dan juga mesej, tujuan aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya, kaedah pembentukan dan proses perkembangan tajuk dan mesej, yang keempat, teknik konvensional, teknik contemporary. Jadi kita nak tahulah apa yang dikatakan dengan teknik-teknik ni tadi. Betul tak? Okey, cikgu teruskan dengan definisi dan juga definisi tajuk dan juga mesej. Okey, tajuk ialah judul. Ingat perkataan itu. Tajuk ialah judul dan fokus sesuatu karya untuk menggambarkan mesej yang ingin disampaikan. Maksud dia judul ataupun fokus apa yang nak disampaikan melalui karya itu. Mesej pula ialah makna. Tajuk adalah judul, okey, ataupun gambaran mesej yang ingin disampaikan. Mesej pula ialah makna ataupun maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam sesebuah karya seni. Cikgu jelaskan sekejap lagi. Ini contoh karya. Okey, kalau kita tengok kat situ dia tulis tema dia tentang sosioekonomi. Sebab apa kita nampak macam masyarakat sedang berjual beli. Okey, jadi tema dia kat situ adalah sosioekonomi. Okey, tajuk dia kat situ membeli belah di kampung. Tajuk dia membeli belah di kampung. Apa mesej yang dia nak sampaikan dengan tajuk tu? Okey, tajuk dia kata membeli belah di kampung. Apa yang dia nak cuba sampaikan kat situ? Apa yang dia nak sampaikan ataupun mesej yang dia nak sampaikan tu adalah tentang aktiviti harian dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat tempatan. Maksudnya dia nak gambarkan suasana masyarakat sekitar tu. Apa yang masyarakat tu buat. Okey. Contoh ni adalah karya Muhammad Salihuddin. Tajuk dia membeli belah di kampung pada tahun 1959. Dah lama dah karya ni. Karya ini menggunakan cat minyak. Inilah antara contoh karya yang mengandungi tajuk dan juga mesej dia. Seterusnya, cikgu nak tunjuk beberapa contoh perbezaan antara tajuk dan juga mesej. Kalau kita tengok kat situ, karya seni arca. Okay, kalau tengok tajuk dia, The Storm Riders. Okay, arca ukiran kayu ini bertemakan figura manusia yang dihasilkan oleh Mat Anwar pada tahun 1991. Itu tajuk dia tadi, The Storm Rider. Apa mesej yang hendak disampaikan melalui tajuk Storm Rider tu tadi? Dia nak bagi tahu tentang kekaguman terhadap sikap, semangat dan usaha gigih tanpa mengenal putus asa. Jadi nampak tak kat situ? Tajuk dan mesej tu saling melengkapi di antara satu sama lain. Okey, tajuk yang tepat akan membawa mesej yang jelas. Seterusnya, tadi kita tengok karya arca, yang ni kita tengok poster pula. Tajuk poster ni adalah Hero. Bertemakan science fiction. Tajuk dia Hero. Okey, tajuk dia adalah Hero. Tema dia science fiction sebab dia menggambarkan tentang dunia sains. Okey, yang itu lebih kepada realiti dan fantasi pengkarya itu sendiri. Apakah mesej yang hendak disampaikan? Apakah gambaran yang hendak disampaikan tajuk Hero ni? Dalam poster Hero ni, apa yang cuba nak disampaikan oleh pengkarya? Mesej yang hendak dibawa oleh pengkarya ialah tentang kemajuan teknologi yang boleh memberikan manfaat atau sebaliknya kepada masyarakat
dunia. Jadi jelaslah kat situ. Kita nampak poster ni, kita tengok tajuk dia, oh hero. Kalau kita tengok keadaan yang kita nampak tu, kita bayangkan itu adalah fantasi dan juga realiti. Kita nampak. Okey. Bila disebut mesej dia, dia nak beritahu tentang kepentingan kemajuan ni. Ada tak kesan kemajuan teknologi ni pada masyarakat? Okey. Seterusnya, tadi kita dah tengok tentang perbezaan tajuk dan mesej dari segi arca. Lepas tu kita tengok pada poster. Sekarang kita tengok dalam bentuk 3D pula. Tepak sirih. Mungkin ada di kalangan kamu tak pernah nampak. Okay, cikgu ceritakan sedikit. Tepak sirih ni kalau orang dulu-dulu adat nak meminang anak orang, nak ajak kahwin. Dia orang akan bawa tepak sirih ni. Dalam tu adalah kapur, sirih, pinang dan sebagainya sebagai adat. Adat je lah. Adat, orang kata adat bertandang ke rumah orang. Okey. Okey. Tajuk dia Tepak Sirih. Karya ni tajuk dia Tepak Sirih. Tepak sirih ini bertemakan warisan bangsa yang sering digunakan semasa adat meminang dalam budaya Melayu. Cikgu dah terangkan tadi. Okey, apa yang cuba dijelaskan dengan gambar tepak sirih ini? Okey, mesej yang dia nak jelaskan adalah kita perlu mengekalkan warisan yang menjadi kebanggaan budaya dan bangsa. Sebab itulah dipilih tajuk Tepak Sirih. Sebab apa? Takut tepak sirih ni hilang di mata, hilang di tenggelam zaman. Takut ditelan zaman, takut masyarakat moden, generasi baru ni tak kenal apa yang dikatakan dengan tepak sirih. Okey. Seterusnya, apakah tujuan aplikasi tajuk dan mesej? Apa tujuan dia? Untuk menjadikan karya seni visual lebih bermakna. Maksudnya kita tak naklah syok sendiri semasa kita melukis. Kalau boleh apa sahaja karya yang kita hasilkan tu biarlah memberi manfaat ataupun makna kepada orang lain, yang bukan kita hanya sekadar nak tengok kecantikan, keindahan dia semata-mata. Maksudnya setiap karya yang kita hasilkan, tak kisahlah sama ada dalam bentuk 2D painting dan sebagainya ataupun dalam bentuk 3D, bentuk arca dan sebagainya, pastikan karya-karya kita itu dapat memberi mesej ataupun memberi manfaat kepada orang yang melihatnya. Okey, tajuk mestilah sesuai dengan tema agar karya seni itu mampu memberikan mesej seperti pengajaran dan maklumat yang tertentu. Macam tadi kita tengok tadi tentang tajuk tentang maklumat tadi kan, maklumat teknologi, kesan teknologi kepada dunia kan. Lepas tu tepak sirih tu tadi, tajuk tepak sirih, mesej dia supaya budaya bangsa tu tak hilang. Okey. Seterusnya, kat sini cikgu dah terangkan, cikgu dah pisah-pisahkan gabungan 3 komponen yang membentuk untuk perkembangan tajuk dan mesej ni. Dalam buku teks kamu pun ada. Okey, kaedah pembentukan proses perkembangan tajuk dan mesej ni melalui gabungan 3 komponen. Maksudnya untuk membentuk tajuk dan mesej ni ada 3 komponen dalam dia. Yang pertama, hal benda. Apa yang dikatakan dengan hal benda? Hal benda tu berkait rapat dengan imej yang dipilih bagi mewakili tema. Maksudnya contohnya hal benda dia dilukis gambar basikal. Tema dia nak bagi tahu tentang kesihatan. Okey, itu yang kita katakan hal benda tu tadi. Berkait rapat. Tajuk basikal, tema kesihatan. Okey, faham tak? Okey, seterusnya bentuk. Unsur seni dan prinsip rekaan yang diaplikasikan dalam proses pembentukan karya. Bentuk ni tak kisahlah sama ada bentuk dia dalam 2D, 3D, arca ke, lakaran ke, catatan ke dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah kandungan. Kandungan ni pun salah satu komponen macam mana kita nak menghasilkan tajuk dan mesej tadi, iaitu berkisar pada persoalan makna dan lambang kebudayaan, sosiologi, politik, sejarah dan nilai estetik. Estetik tu tahu tak? Estetik tu nilai orang kata menghargai sesuatu karya. Okey. Kandungan berkait rapat dengan sebab sesuatu mesej itu yang ingin disampaikan. Contohnya macam cikgu cakap tadi, hal benda, imej basikal, tema kesihatan, kandungan supaya menjaga
kesihatan. Okey, kenalah senaman untuk menjaga kesihatan. Faham tak? Cikgu harap kamu faham lah ya. Kalau tak faham, tinggalkan komen di ruang komen yang telah disediakan. Okey, seterusnya teknik. Teknik ialah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti karya seni visual. Terdapat dua teknik, iaitu teknik konvensional dan juga contemporary. Apa yang dikatakan dengan teknik konvensional ni? Teknik konvensional merujuk kepada proses pembentukan hasil karya visual yang terikat dengan proses atau cara tradisi. Contohnya teknik konvensional karya Johari Said. Tengok dalam buku teks kamu. Dia gabungkan katak. Okay, kalau kita tengok belakang tu kaki katak, depan tu lembu. Okay, katak hendak jadi lembu. Tengok tajuk dia simple je. Katak hendak jadi lembu. Itu tajuk dia. Katak hendak jadi lembu. Tema dia tentang apa? Tentang sosial ke, tentang masyarakat ke, teguran pada masyarakat ke. Okay. Kat situ kalau kita tengok cetakan kayu atas kertas, itu medium dia, digunakan cetakan kayu. Okay. Konvensional ni maksudnya dia tak lari daripada realistik tu. Ada nampak lagi, masih nampak realistiknya. Tajuk dengan image yang dipaparkan. Katak hendak menjadi lembu. Okay. Ada realistik. Kaki katak dengan badan lembu. Okay. Okay. Kemudian kita tengok teknik contemporary. Contemporary ni pula dia tak terikat dengan tradisi. Dia tak terlalu realistik. Dia lebih kepada kreativiti dan juga inovatif. Okay. Contoh teknik contemporary ni, contohnya kita tengok karya Raduan Man, Dancing with Nature series 2006, menggunakan cetakan kayu dan juga media campuran atas kertas. Kalau kita tengok dia lebih nampak design dia tu lebih nampak orang kata abstract. Dia tak tertumpu kepada realistik semata-mata. Okey, dia lebih menyeluruh, lebih terbuka. Okey, berbanding dengan konvensional. Konvensional ni kalau tajuk dia katak nak jadi lembu, kita nampak image dia memang nampak katak dengan lembu lah. Okey, tapi contemporary ni lain. Dia nampak abstract. Okey, dia nampak abstract. Dan banyak lebih kepada penilaian secara nilai estetik dia sahaja. Okey. Okey, habis dah tajuk kita pada hari ini. Macam biasa, kita siapkan latihan formatif muka surat 157. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tajuk dan mesej? Cikgu dah terangkan panjang lebar tadi, kan? Okey, soalan yang kedua, nyatakan tujuan tajuk dan mesej dalam pembentukan karya seni visual. Soalan yang ketiga, apakah tiga komponen penting yang perlu ada dalam sesebuah karya? Cikgu dah sebut dah tadi. Yang keempat, bagaimanakah anda dapat membezakan tajuk dan mesej dalam sesebuah karya? Fikir-fikir dan tenung-tenungkan, selamat beramal. Okey, tengok dalam buku teks kamu, semua ada jawapan kat situ. Okey, baiklah, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat melengkapkan semua latihan formatif yang telah cikgu berikan, dan jangan lupa hantar kepada cikgu untuk proses pemakahan dan penilaian. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Okey, channel Cikgu Ju, Guru Pendidikan Seni kamu. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. Jaga diri, jaga SOP. Bye. Assalamualaikum.